Okey, nama saya Puan Siti Norain binti Muhammad Razali. So, saya tengok ramai yang saya ajar geometrik sen lepas. So, selamat bekerjasama kembali. Dan untuk yang baru, selamat berkenalan. Ada lagi yang masuk? Okey, tentang. Okey, so untuk hari ni saya akan briefing lecture plan untuk geoteknik. Jangan tertukar geometrik dengan geoteknik. Ni scan siapa yang baru masuk tu. Ada yang tak boleh scan ke kehadiran? Nanti beritahu. Okey, beza dengan geometrik. Geometrik kita buat kerja dekat kita nak tahu kedudukan butiran atas permukaan tanah. Okey, itu geometrik. Dia ada banyak geo dalam kejuruteraan awam ni. So ada geometrik, geoteknik, geologi, geofizik. So nanti awak jumpa lebih banyak geo lah bila dah sambung degree. Okey, so untuk geoteknik, awak tahu teknik ni adalah lebih kepada tanah. Dalam tanah dia punya, kita nak berkenalan dengan jenis-jenis tanah, butiran tanah, dia punya sifat tanah, and then tu yang bahagian tanah. And then kita juga akan tengok interaction di antara tanah tu sendiri dengan contoh awak letak bangunan. So kita letak bangunan, tiba-tiba berlaku settlement. So itu adalah interaction di antara struktur yang manusia buat dengan surrounding, dengan apa yang berlaku dekat soil ataupun foundation. Okay, so itu apa yang kita akan belajar lah. Okay, untuk peringkat diploma, kita combine di antara geoteknik dengan foundation. So dalam kursus ni, topik dia sangat banyak dan ada lebih kurang sampai 11. Okay, kalau geometrik 5-6 kan? 5 chapter. So yang ni ada 11 chapter. So awak faham sendirilah, kita ada 14 minggu, 11 chapter. So dia akan jadi lebih kurang macam satu kelas, satu chapter. So struggle sikit lah kursus ni. Okay, so 5 orang lagi tak ada sebelum saya tutup attendance ni. Dua lagi. 4 lagi. Okay. Tak boleh scan bagi tahu. Sehat ke semua? Kat mana sekarang? Sehat. Sehat kat college. Halu je masing-masing. Kena kuarantin ke tak? Tak ada kuarantin. Okey, tak apalah. Okey, kelas kita, kuliah kita akan buat sama ada Google Meet ataupun saya akan bagi video. So salah satulah. So depend kepada keadaan. So mungkin saya akan lebih kepada Google Meet lah sebab kursus ni susah sikit, tapi depends pada awak request lah mana-mana awak nak. Okey, untuk amali sila datang ke makmal geoteknik. Makmal geometrik ke belakang, makmal geoteknik betul-betul dekat kafe tu. Dia awak akan jumpa makmal geoteknik dulu baru makmal geometrik. Okey, dia sebelah kanan. Okey. So nanti akan ada briefing bila awak nak masuk makmal, nanti akan ada keselamatan untuk sebelum guna makmal. So duka cita ke suka cita pun tak tahu nak cakap, kita masih lagi separate kepada dua. Okay, contoh section
satu ada 27 orang. So 27 tu akan ada lebih kurang 7 berapa 1 4 lebih kurang 7 grup, 7 ataupun 7 tiba 1. Okey. 28 28 27. Okey, lebih kurang kan ada 7 grup kot. Lebih kurang macam tu lah. Dia 4 orang satu grup. Okey, so disebabkan kita ni masih lagi 50%, jadi untuk makmal kita jumpa 2 minggu sekali. Maknanya kumpulan 1 jumpa saya minggu depan, kumpulan 2 jumpa 1 2 3 minggu depan. Jadi selebihnya minggu lagi 1. So kita akan bergila-gila 2 minggu sekali jumpa saya untuk buat lab. Okey, nanti saya akan tunjuklah saya punya perancangan dan jadual yang awak kena follow lah. Okey, 2 lagi tak ada 52 tak ada, nanti bagi tahu lah. Okey. So nanti kita pergi detail lah sikit yang tu. Okey, pastikan awak dah register di SC22103. Jangan tertukar dan jangan ambil kursus lain lah. Okey, untuk geometrik pula dah. Tak ada geometrik. Untuk geoteknik kita ada satu kursus je di SC22103 dan tak ada kaitan dengan orang lain, bukan macam tak prerequisite macam structure tu. So yang ni hanya lulus ni lulus lah. So kena lulus lah. So untuk makluman memang banyak orang gagal untuk kursus ni. Dia tak macam geometrik senang. Okey, dalam kursus ni apa yang awak akan belajar? Okey, yang pertama kita akan berkenalan dengan soil formation, soil classification. So soil formation, soil classification, soil investigation. Okey, tiga ni adalah bab satu. Kalau awak tengok dalam lecture plan, kita hanya ada 5 bab. Tapi dia adalah combination of beberapa topik. So dia sebenarnya dalam satu chapter ada 3 bab. Dalam satu topik yang besar tu ada 3 bab. So kalau ikut dekat modul keseluruhan kita ada 11 topik, 11 bab lah. Okey, so kita akan berkenalan dengan tanah. So selama ni awak tahu tanah tu, semua awak panggil tanah. So lepas ni awak kena tahulah yang mana satu clay, yang mana satu laterite, yang mana satu peat, yang mana satu sand. So semua ni akan dia bezakan dengan size soil particle. So kita punya scale yang untuk bagi tahu bahawasanya okey, kalau size yang besar ini adalah gravel. Kalau kecil sikit dia jadi batu. Kalau kecil lagi sikit dia jadi sand. Kalau kecil lagi dia jadi tanah liat. Okay, so contohlah dia punya scale. And then kita akan buat soil investigation practice yang mana untuk kita memulakan pembinaan, okay, sebelum tu kita akan pergi dekat site. So bila awak ke site, biasanya kita akan buat SI sebab awak nak tahu keadaan tanah tu, okay. Kita nak tahu keadaan tanah and then kita nak ambil sampel. So sebab kita kena tahu, bila kita kata kita nak tahu keadaan tanah, biasanya kita nak tengok dia punya soil properties. Bila nak tengok soil properties, macam awak keluarkan seekor ikan. So awak tahu keadaan ikan tu macam mana. Ni sama juga. Dalam satu kawasan yang luas, kita nak tahu keadaan tanah tu macam mana. Sama ada dia mempunyai kekuatan yang cukup, maknanya dia strong, dia punya bearing capacity untuk support load ke atas tu. Jadi dalam SI ni juga ada banyak method untuk awak dapatkan soil tu. Nak ambil sama ada disturbed sample ataupun undisturbed sample. Disturbed sample adalah soil yang terganggu. Maknanya awak pergi, awak cangkul-cangkul, masukkan dalam plastik, awak balik rumah. Awak balik makmal. Okey, itu adalah disturbed sample. Undisturbed sample dia ada beberapa kaedah, sama ada awak nak pergi ambil dengan menggunakan auger ke. So dia ada dia macam satu macam batang paip, tapi benda ni dia dah design dah, dia bentuk macam batang paip. So kita akan coring sample, and then bawa keluar. So kita consider sebagai sample yang berada di dalam hand auger apa semua tu. Hand auger apa? Macam tu lah. Okay, dia tak terganggu. Maknanya sifat dia dalam kapsul tu represent the real site condition. Okay, so daripada situ kita bawa balik dia dekat lab and then kita akan buat beberapa test. Okay, beberapa test ni yang awak akan belajar dalam makmal. So kita nak tahu kandungan air, kita nak tahu liquid limit, plastic limit. So
banyak lagi specific gravity, dia punya strength, dia punya settlement value, dia punya shear. So itu adalah properties tanah. Okay, kita boleh dapat dengan langkah permulaan kita adalah dengan ambil sampel. Okay, kemudian water in soil. So ada juga test yang kita akan buat adalah permeability test. Okay, bila water in soil, kita fikir bahawasanya dalam, contoh awak ambil dalam 1 kg tanah. Okay, 1 kg tanah dalam bekas tu dia ada air, water and solid. Okay, AWS. So ini represent sebagai three phase diagram. Kalau dia dalam keadaan basah, dia akan jadi water and solid. Kalau dia dalam keadaan dry, dia akan jadi air dengan solid. So solid akan sentiasa ada. So dalam ni awak akan belajar macam mana nak buat probability test. So constant head, falling head. So kita akan tengok air melalui celah-celah butiran tanah. So kita tengok berapa dia punya halaju. So boleh kira dia punya Q. Okay. Seterusnya adalah consolidation. Okay, consolidation ni enapan, kita nak tengok kekuatan tanah. So bila kita nak tengok kekuatan tanah, kita akan ambil sampel dalam keadaan undisturbed sample. So undisturbed sample ni akan kita masukkan dalam alat consolidation and then kita akan run test lah, yang mana test dia run ni melibatkan waktu yang depend kepada awak lah, awak nak berapa lama. Cuma yang ni kita tak ambil, kita tak masukkan dalam lab sebab dia ambil masa yang lama. So satu keadaan tu kita ambil masa sampai satu load tu boleh ambil masa sampai 1 hari. So okay, so yang ni kita tak buatlah dekat lab. Okay, consolidation. Okay, ni shear. Okay, shear strength ni kita nak tengok keupayaan bila dekat kawasan yang slide, kawasan yang condong, tanah runtuh semua tu. Ya. Please. Memang saya tak bergerak pun lagi. Belum. Tak apa, tak bergerak pun. Okay, lepas tu shear, kekuatan dia nak tahan daripada tanah tu jadi slide. Okay, so kita ada kekuatan dekat tanah tu dalam keadaan macam ni, dia untuk mengelakkan berlakunya tanah runtuh, itu adalah kekuatan shear. Okay, lepas tu stress distribution, maknanya dekat contoh ada satu load dekat atas, so kita boleh kira stress distribution ni pada kawasan yang tertentu. Contoh betul-betul dekat bawah ni. Okay, contoh kita nak ambil pada ni dekat center. So kita boleh juga kira apabila dia berada ke kiri ataupun ke kanan. So dalam bab ni awak akan kira lah, awak akan tahulah berapa dia punya stress apabila load apply daripada atas ni, daripada contoh represent sebagai bangunan lah. Okay, yang seterusnya adalah bearing capacity soil. Bearing capacity soil. So Q ultimate. Okay, Q ultimate ni keupayaan tanah untuk tampung. So kita ada beban kat atas. So tanah ni dia kena, keupayaan dia untuk tampung beban ni. So kita boleh kira depends kepada bentuk kita punya footing, dia punya keadaan kedudukan dia, sama ada dekat dengan cerun, duduk kat sini ke, ataupun duduk kawasan landai ke. So ini kita belajar dalam bearing capacity of soil. And then seterusnya adalah design of shallow and deep foundation. Okay, shallow kita tahu asas yang macam ni, macam single footing, double footing ni semua adalah shallow foundation. Kalau deep foundation pergi kepada pile. Okay, so dekat pile ni kita akan belajar macam mana nak design, nak tahu berapa L dia, nak tahu dia punya Q ultimate. So dalam ni akan belajar lah. Okay, shallow, deep, lateral earth pressure, slope stability, ini semua adalah soil foundation. Yang atas ni geoteknik. Okay, kita combine. Okay, lepas tu ada lateral earth pressure, ada slope stability. Lateral earth pressure ni adalah lebih kepada retaining wall. So kita buat retaining wall, kita ada tanah kat sini. And then tanah ni akan aktif, dia akan ada nilai KA, PA semua. So yang tahu kena kira. Okay, untuk slope stability,
Dia ada slope, dekat slope ni kita kena bahagi macam ni, ada satu method untuk kira dia punya kestabilan slope. Okay. Itu adalah sinopsis untuk 14 minggu. So kalau tengok lecture plan saya ada upload dalam author, lecture plan awak adalah by week. Week 1, week 2, week 3, apa yang kita nak buat week pertama. Okay. So kita untuk hari ni kita briefing ni je. Esok nanti loh. Okay. So untuk buat sangat cakap alamak. Okay. Untuk lecture lab project. Okay. Kursus ni berat sikit. Masa kuliah akan ada assignment, ada quiz. Quiz ada 3. Test 1, test 2 dengan final. Bila nak buat semua ni ada dalam lecture plan. Dia punya minggu ke berapa nak buat quiz semua ni, semua ada dalam lecture plan. Okay. Ini lecture. And then kita embedded lab. Okay, yang 3 jam tu. Okay, lab kena buat lab report, makna hantar, kita ada 14 minggu, boleh hantar minggu ke-13 atau minggu 14. Lab report, lab interview. Okay. Sepatutnya lab report ni kita ada 14 minggu, hantar hujung. Akan tetapi saya takut nanti korang akan tak siapkan. Jadi katakan minggu ni awak buat minggu 1 awak buat U1, minggu depan dah kena hantar. So seminggu lepas tu kena hantar. Itu lab report. So saya akan buka lah dalam dalam author nanti. Okay. So ada juga lab interview. Lab interview ni kena buat video. Nanti briefing semua ni dekat belakang. Okay. So yang seterusnya ada satu projek. Okay. Kalau dulu projek adalah awak kena pergi site. Pergi site, dapatkan report. Maknanya awak akan ceritalah apa dia punya geotechnical engineering yang ada kat situ. Maknanya macam mana dia guna asas apa, macam mana dia buat soil foundation, semua-semua tu lah. Okay, kita akan buat report yang detail. Tapi disebabkan keadaan sekarang, kita susah nak pergi site. Okay, so kita hanya buat macam lebih kurang awak buat FYP lah. Cuma kita dah bagi tajuk, and then awak kena ada introduction, method, okay, conclusion semua lah. Okay, yang ni pun sama akan bagi tahu kemudian. Okay, selain daripada kena hantar project report, dia juga ada presentation. Okay, so sangat pack. Kita dah lah 11 topik. 11 topik, ada assignment, ada quiz, ada test, ada final, ada lab report, ada lab interview, ada project report, ada presentation. So manage lah. Okay, sangat agak kritikal kursus ni. Okay. So quiz saya ambil daripada lecture plan. Quiz adalah pada minggu kedua, keempat dengan ke-8. So maknanya dia akan cover topik yang sebelum tu. Okay, so yang ni saya akan bagi tahulah bila nak buat quiz. So ini adalah pembahagian topik. Okay, untuk test 1. Next time saya tak bagi tahu yang ni. Topik ada soil properties, maknanya bab 1, bab 2, bab 3, test 1. Okay, bab 4, bab 5, bab 6 adalah test 2. Okay, yang test 1, test 2 ada combination of objektif dengan subjektif. Untuk final exam pun sama. Cuma final exam kita dah bagi siap-siap. Objektif, bab yang depan-depan, termasuklah satu bab yang kat belakang ni, slope. And then subjektif adalah shallow, deep dengan lateral. So semua ini adalah wajib jawab. Okay, banyaklah tadi. Okay, sama macam biasa kita buat dekat author. Okay. Alah. Okay. Selain daripada saya course coordinator, saya penyelaras, so boleh
refer juga kepada Haji Amir, Cik Kimi ataupun kita punya seorang lagi lecturer ni, Cik Ikmal. Okay, so Cik Kimi Sam ni dia lab sahaja, so boleh je kalau nak tanya dia. Okay, so 3 kredit. Okay, so kita ada 3 CLO, Course Learning Outcome. So maknanya selepas awak belajar ni, first awak boleh describe the problem related to diversity of soil, bearing capacity, slope, vertical pressure, lateral earth pressure and soil foundation. Okay, dia adalah PLO 4 investigation. So lebih kepada investigation dan dia punya level adalah level C4, level analisis. Maknanya dia punya soalan pun level C4. Kita ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6. So biasanya awak punya akan jadi optimum macam ni. So optimum ni adalah C4. Okay. So, yang seterusnya adalah handle laboratory equipment on geotechnic. Okay. So yang first ni dia lebih kepada test 1, test 2 dengan final assignment semua lah. Okay. CLO 2 adalah untuk lab, handle laboratory equipment on geotechnic, produce data and make simple analysis on data produced based on given lab sheet. So dekat P4, LOD 4, P4, okay. P4 ni P4, P2 ni adalah okay, ni lebih kepada equipment, macam mana awak nak boleh handle tak awak punya equipment tu. Okay, yang ketiga adalah present the output. Ini more on presentation. Okay, ni untuk lab, yang ni untuk report, yang ni untuk test dengan quiz. Okay, so dia ada 3 part lah. Banyak lah sungguh benda ni. Okay, CLO 1 tadi dia adalah PLO 4. PLO 4 adalah investigation. Jadi macam mana kita nak saya punya teaching method adalah melalui lecture dengan tutorial. So kita ni tak ada tutorial, kita adalah 203. Maknanya kuliah 2, tutorial kosong, amali 3. Jadi tutorial ni kita tukar kepada assignment. So banyak sikit lah assignment. Okay, assessment method adalah quiz, test dengan final. Untuk CLO 2 yang lebih kepada awak punya lab, dia adalah experiential learning. So daripada sini akan ada lab based on lab report dengan lab ada rubrik lab report dan juga lab interview. Okay, lab interview adalah individu. Okay, itu adalah markah individu, dia bukan dalam group. Okay, yang seterusnya adalah CLO 3 project dengan case study. So kalau dia adalah tak ada pandemik, dia akan jadi project. Tapi disebabkan isu sekarang, kita jadi case study. Okay, case study ni kita akan bagi topik, daripada topik tu awak akan selesaikan masalah tu. Okay, and then method dia ada rubrik jugalah untuk presentation. Okay, transferable skill, cognitive skill, so dapat personal skill, leadership. So ni adalah reflect kepada yang atas ni, Okay. Okay, ini yang saya cakap tadi untuk week 1, kalau tengok sini week 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. So yang ni baru. Template baru ni dia lebih kepada by week. So kita akan cuba untuk follow, maknanya minggu pertama apa yang kita belajar yang ni lah, minggu kedua yang ni lah. Okay, so mungkin kita akan ada satu ajakan lah, sebab minggu pertama kita dah guna untuk briefing. Jadi 14 minggu, 11 topik, so 11 tambah 1 dah jadi 12. Okay, so macam mana nak baca ni? Maknanya ini adalah learning and teaching activities face to face. Untuk physical, kita akan pergi, ini adalah lecture, tutorial dengan practical. So ini adalah pergi lab 3 jam. So buat masa ni yang untuk kuliah saya buat online. So 2 lecture untuk online. Okay, 1 ni ini adalah pembelajaran kendiri, awak belajar sendiri. So kita bagi assignment ke apa-apa, so dekat sini. So awak belajar sendiri. Okay, yang ni pun samalah.
So tengoklah pembahagian. So maknanya chapter 1 kalau continue maknanya dia sambung. Maknanya minggu pertama dengan minggu kedua kita masih lagi dekat bab 1. Distribution and ability. So classification, so investigation. So formation lagi satu. Distribution. So distribution and stability. Okay, so dekat sini kalau awak tengok chapter 1 adalah soil classification and soil investigation. Okay, chapter 1 ni kalau ikut model dia jadi soil classification ni dia masuk sekali soil properties. Dia ada soil properties, soil classification dengan soil exploration. So akan ada 3 topik dalam chapter 1. Okay, yang seterusnya awak tengok foundation and stress distribution and soil mobility. Ni cara awak nak tengok topik mana Alah. Okay, stress distribution ada 2 topik dengan soil mobility. Maknanya kat sini foundation and stress distribution dengan water in soil. Jadi 1, 2, 3 topik 1. 4 dengan 5 topik 2. Okay, seterusnya adalah console dengan shear. Okay, soil shear dengan console. Tak kisahlah mana dulu. Okay, ni adalah topik ketiga. Topik keempat adalah soil bearing capacity and design of soil foundation. Soil bearing capacity 1, 3, 4 maknanya shallow foundation macam hilang satu je ni. Soil consolidation, soil bearing capacity, shallow foundation, betul, deep foundation. Lepas tu topik 5 adalah lateral dengan slope. Okay, dia combine macam tu lah. Nanti saya buat satu table dekat, saya akan letak dekat hotel lah supaya korang tak pening nak baca nanti. So ini memang dia punya syllabus dan ini memang dia punya nota. Okay, and next. Topik test. Kan lah. Okay, so continuous assessment kita ada 60%. Kat sini 60%, dekat final nanti 40%. So 60-40. Okay, tengok betul-betul quiz 5%. So minggu kedua, minggu keempat, minggu keenam. So kita akan buat macam tu lah. InsyaAllah. Test ada 10%, 10%, maknanya 20%, test 1, test 2. Minggu ke-6 dengan minggu ke-13. Lab report 10%, submission minggu ke-12 dengan hingga minggu ke-14, tapi saya nak tukar, nanti jadual saya akan bagi tahu lah bila nak submit. Lab interview minggu 10% juga, 12 hingga 14. Project report 10%, 13 hingga 14 kena submit. Presentation biasa saya akan buat minggu terakhir, minggu 14. Tapi korang kena ingat, korang banyak kursus lain lagi, subjek lain lagi. Lepas tu ada FYP. So pandai-pandai lah manage masa. Okay, and then seterusnya adalah final examination. Final exam 40%. Buat masa ni kita pilih online lagi. So akan datang tak tahu. Depends kepada pekeliling. Okay, so ni ada special requirement. Kena di library atau site. So site tak boleh pergi library ataupun gunakan journal. Ni ada reference yang boleh tengok. And then macam biasalah 20%, 80% hadir lah, 20% tak hadir. Masa dia lain ayat dia. Okay. Not less than 80% kena hadir. Okay. Tu RPT. So nanti tengoklah detail, tak faham boleh tanya macam biasa. Okay. Okay. Ini untuk lab. Ada 5 uji kaji.
Uji kaji yang pertama adalah soil classification, permeability, SG, Proctor dengan sand replacement. Okey. Di dalam soil classification ada 3 lagi test yang kena buat. Maknanya dry sieve asing, liquid limit asing, plastik limit asing. Okey, 3 test ni mestilah combine jadi U01. Bila nak submit, maknanya dah siap 3 ni baru boleh submit. Maknanya kalau kata, andai kata minggu ni sempat siap dry sieve dengan liquid limit, tak payah hantar lagi. Tunggu plastik limit test siap, 3 ni siap, seminggu lepas tu baru hantar. Okey, satu. Sama juga untuk case constant head dengan falling head. Okey. Falling head, constant head ni sekejap je. Dia dalam 15 minit, 20 minit dah boleh siap dua-dua. Okey. So yang ni pun sama. Siap constant head, siap falling head baru submit. Yang lain tak apa. Yang ni semua satu saja. Okey. Ini adalah pembahagian kumpulan. So kalau ada 7 nanti saya akan letak dalam Autola juga dia punya pembahagian. Okey. Kumpulan 1, so minggu 1 sekarang kita briefing. Okey. Minggu kedua, uji kaji 1, kumpulan 1. Uji kaji 2, kumpulan 2. Uji kaji 3, kumpulan 3. So kat sini ada 4 orang, sini ada 4 orang, sini ada 4 orang. So minggu pertama hanya ada 12 orang. So next, minggu seterusnya ada lagi 12 orang. So anda kata ada kumpulan ke-7, dia akan jadi tambah lagi 4 lah. Okay. So 2 minggu kemudian maknanya saya hanya jumpa grup ni minggu kedua dengan minggu keempat, minggu ke-6, minggu ke-8, minggu ke-10. Okay. Jadi dia tak semestinya bila saya kata uji kaji 1 kena serta minggu kedua, awak dah tak boleh uji kaji lain. Tak apa. Andai kata alamak. Tak ada. Okay. Andai kata yang ni siap cepat, U02 ni, dia sekejap je. So yang ni cepat. Okay, settle yang ni, ada masa lagi boleh proceed dengan yang ni ataupun nak proceed dengan sand replacement. Sebab Proctor ni lama, SG ni pun lama. Dia ni lama sebab kena tunggu. Yang ni lama sebab kita nak, yang ni buat kerja. Yang ni yang paling, antara semua yang ni yang paling susah sikit. Susah sebab kita nak cari persen tu lah. Untuk group yang pertama sakit sikit lah. Okay. Lepas tu, untuk lab interview, kumpulan 1, contohnya saya bagi contoh untuk kumpulan 1, dia kena menyediakan video 1 sampai 5. Sama juga lah kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 7. Dalam satu video ada cerita untuk buat uji kaji 1, uji kaji 2, uji kaji 3, uji kaji 4, uji kaji 5. Okay. Lepas tu, awak kena submit pada minggu hujung ni untuk interview. Ikutlah kalau anda kata minggu ke-11 dah siap, minggu ke-12, 13, 14 tu bolehlah submit video tu. So daripada video tu kita akan buat Q&A session lah. Okay. Semua setiap kumpulan kena buat video. Contoh video. Okay. Yang ni sebelum ni dia satu video, satu group. Okay. So nanti saya akan sama juga, saya akan upload juga yang ni. So nanti untuk lab esok dengan lusa, dia tak ada lab lagi. So esok dengan lusa tugas awak adalah tengok video ni semua. So saya nak tengok video ni dan juga lab sheet saya dah upload. So tengok lab sheet tu macam mana dia buat gambaran. Nanti awak punya video saya tak nak macam ni sebab video diorang ni ringkas. Dia macam ambil gambar macam tu. Awak punya kena detail sikit sebab daripada video tu kita akan tanya apa yang awak buat. So macam kita playkan video, saya akan pause, okay. Kenapa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang dia tengah buat? Contoh macam tu lah. So semua interview berdasarkan video tu saja. Okay. Ada soalan nak tanya je. Okay. Dah settle untuk lab report. Lab report type. Cuma data tu kena analisis. Kalau kata yang part tu, sebab dia ada kena buat graph juga. Kalau part tu, part yang ada graph tu kena buat tangan. Sebab graph ni adalah soalan yang famous sama dia akan masuk test 1 ataupun dia akan masuk final. Tu kena buat dengan tangan. Manual. Okay, seterusnya adalah projek. Ini adalah topik yang mana kita bagi.
6 topik, tak kisah nak pilih yang mana, tapi dengan syarat untuk satu section kena cover semua. Contoh awak nak buat, dia kata provide a complete report based on group topic. Maknanya topik yang pertama adalah soil properties. So awak rasa awak nak buat satu macam journal lah, tapi dia short report lah, senang. Mengenai stabilized properties of peat versus sand. So awak nak buat apa yang awak nak highlightkan perbezaan di antara properties peat tu dengan properties sand. Contohnya kekuatan sand berapa. So based on different location, based on different apa orang kata, contoh kita punya suhu ke, ikutlah. So itu dia kena highlightkan. So apa butiran yang awak nak kena ada? Alamak, tak masukkan. Butiran dia macam intro, ada literature, mana ni? Okay, so kat sini ada intro, ada ni introduction. Dia lebih kurang macam awak punya thesis lah. So ada introduction, ada literature review, ada methodology, ada result, conclusion and reference. So semua ada markah lah. Okay, so kita boleh pilih mana-mana tajuk yang kita berkenan. Contoh awak nak buat soil stabilization, so kita tak boleh direct ambil orang punya. Contoh awak nak buat behavior of stabilized clay and atau behavior of stabilized clay using cement compared to the maknanya kena ada. Kita tak boleh ambil cement direct. Kalau kita nak ambil cement direct, kita kena luaskan skop dia. Contoh stabilized of cement, kita nak tengok in terms of strength, in terms of soil properties. So daripada situ kita kena kritik sikit. So contohnya based on all the properties yang daripada clay ni, kita boleh bagi tahu bahawasanya okay, clay apabila distabilkan, dia punya settlement berkurang. So percentage of settlement berkurang tu berapa persen based on previous study. So semua ni akan ambil previous study. So tak boleh direct ambil masuk dalam kita punya report. Sebab saya akan buat turning in. Okay, bila saya masukkan turning in, kalau katakan dalam turning in tu dia keluarkan kata similarity dengan previous study sampai 70%. So kita tahulah korang copy paste. So tak nak macam tu. Kalau boleh ambil lah dalam 10 ke 15 paper ke journal tu, and then jadikan kita punya. Maknanya kita ambil sikit-sikit based on kita punya topik. So untuk semua ni dia kena dapat approval daripada saya. Maknanya saya akan bagi satu link. Okay, group pertama nak buat tajuk apa, group kedua nak tajuk apa, dan dia punya ada summary lah apa yang awak nak buat. So daripada situ, kalau saya dah approve topik, baru kita boleh pergi kepada next. Kita nak buat introduction apa semua tu lah, and then kena submit kat saya. So saya akan pantau daripada week 1 sampai ke week 14 awak punya progress. So tak boleh syok sendiri main-main suka buat je. Okay, so yang ni juga okay, group pembahagian kumpulan. So pembahagian kumpulan yang dekat lab sama dengan yang projek. Okay, tak boleh tukar ahli. So saya tentukan sebab saya nak suruh bilangan lelaki dengan perempuan sama. Cuma masalah dekat section tu. Section tu boleh kira dengan tangan berapa orang lelaki. Kita lalu ramai perempuan. Cuma sakit sikit. Tak apalah. Rezeki. So yang penting sekali adalah 6 page short report. Tak apa nak baca. Apa lagi? Tak apa-apa nak tanya?
Tak ada. Semua tak faham. Wan, kalau video tu kan, nanti dia nak pilih tajuk tu macam mana? Video nak pilih tajuk. Video lab. Mana lab ke apa ni? Video lab. Okay, video lab kena buat semua. Oh, semua eh? Okay, baik. Kita sebenarnya bukan buat 5 pun sebenarnya. Aku bukan buat 5 pun lab ni. Aku sebenarnya buat 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Cuma yang mana yang boleh cepat. Macam constant head, follow head ni laju je. Dry sieve ni laju. So dia boleh kalau ikut kita punya lecture plan, minggu pertama dry sieve, minggu kedua liquid limit, minggu ketiga plastic limit. Itu hanya untuk pembuku untuk atas kertas on paper. Bila dekat site, kalau kata boleh buat 3 lab, buatlah 3 lab, tak ada masalah. Sebab one settles itu bolehlah nak buat FIP ke time tu, terpulang lah. Ataupun kita nak tukar jadi kuliah ke untuk sejam ke sejam setengah ke untuk waktu makmal. Cuma isu sekarang kita kena settle cepat-cepat. Saya takut lockdown, tapi harap-harap tak ada lockdown lah. Dulu kita orang memang terkejar-kejar lah nak siapkan semua ni. Video tak payah cantik-cantik, video biasa-biasa je. Tak payah nak music-music, nak hias-hias tak payah. Video paling ringkas sekali. Saya tak tengok pun dia punya kecantikan semua tu Nak background putih letak-letak macam ni pun saya tak kisah. Kalau kata nak buat slide untuk presentation pun saya tak tengok. Saya lebih kepada dia punya isi kandungan. Okay, so ada apa-apa lagi nak tanya? Yang tak faham ke, pening kepala ke apa ke? Okay, satu lagi. Kelas nak start pukul apa? Pukul 8. Boleh pukul 8? Ni. Boleh ke? Serius Fauzan? Boleh. Kalau nak lambat sikit pun boleh. Tak. Ini penentuan. Kalau korang kata start pukul 8, pukul 8 lah lepas ni 14 minggu. 8 suku. 8 setengah. 8 setengah tak boleh lambat sangat. 8 suku boleh consider lagi. 8 suku boleh semua? Nanti nak subuh dulu. Boleh. Nak subuh apa benda pukul 8 oi? Pukul 8. Masya Allah. Alah. Tak ada orang nak buka kamera ke ni? Itu seorang je buka kamera. Jen, buka lah Jen. Lag. Jangan buka kamera pun jangan. Tak ada quarantine. Nanti batuk. Omar mesti tak ni lagi Omar. Ya mestilah. Okay, untuk next kelas buka video sebab korang guna internet education kan, so sama-sama lah dia slow. Saya macam sekarang ni apa yang saya nampak adalah huruf F, A, M, N, M dekat bulatan masing-masing. Jadi aku tak tahu aku mengajar siapa. Okay, so nak video ke nak Google Meet? Tapi saya rasa macam takut tak sampai je kalau bagi video. Takut tak tengok. Google Meet, lepas tu share recording. Tak dengar? Apa dia Fauzan? Google Meet, lepas tu ada recording kat An kan? Tak ada. Tak rajin kan dua-dua. Actually saya ada video yang tahun-tahun lepas. Tapi itulah takut orang kata saya tak buat kerja. Tak apalah kita buat Google Meet tapi tak ada video. Okay, so kelas depends lah kalau macam 8 okay. Boleh kot kalau yang senang-senang boleh kot bagi video. Yang susah-susah tu kena ngajar sikit. Okay, dalam teknik ni banyak calculation dan banyak teori. Teori yang perlukan imaginasi. Macam mana dekat atas permukaan tanah ada ada kat foundation, ada bangunan. So, macam mana bangunan tu kedudukan dia atas tanah, and then kita tengok dia punya apa orang kata stres semua tu tak nampak. So dia lebih kepada kita punya imaginasi. Bahawasanya induce bila kita apply lalu kat sini terasa dia punya maknanya bukan terasa, terbentuk dia punya stres tu.
Okay, so macam awak duduk kat pantai lah. Kan awak pijak satu tempat. So dia macam bentuk stres air datang kan, stres-stres macam tu. So kita kena imagine sikit. So dia kena imagine lah. So jangan, and then khususnya kena banyak study, tak boleh main-main. So dia agak critical actually. Bukan agak critical, memang critical pun. So ni awak kalau awak sambung Fakulti Teknologi Kejuruteraan dekat Pagur ni tak boleh teruskan belajar lagi sekali. Kalau awak sambung dekat FCAP tu boleh transfer kredit. So awak tak, dia ada JTEK 1, JTEK 2, Foundation 1, Foundation 2, so dia akan beranak lagi dekat degree. So yang kita sekarang kita combine semua sekali. So actually ini adalah subjek yang susah, sangat susah. Okay, dia adik-beradik dengan structure. Kalau rasa structure pening, yang ni pening jugalah. So untuk kelas esok, saya nak sediakan sampel sebenarnya untuk korang punya kelas sebab minggu lepas tak sempat. Jadi untuk esok dengan lusa, sila tengok semua video tu, and then okay, daripada video tu ada lab sheet sekali. So daripada situ buat satu ringkasan yang menunjukkan korang ni contoh untuk liquid limit test. Okay, ringkasan dia macam mana nak buat, method dia based on video, based on lab sheet. Nanti kena submit. Itu adalah awak punya attendance untuk esok dan lusa. Okay, yang tak hantar dikira tidak hadir. So untuk kursus ni sebab kita jumpa 3 jam, 2 jam, 5 kali. So 5 kali darab dengan 14, 20, 70. Nanti awak kena bahagi dengan tu, satu bahagi tu, tidak, banyak sangat nak kira. 5 darab 14 70 darab 1. Okey, 1 jam tak hadir adalah 1.43%. Maknanya kalau kalau kuliah 3 jam, awak dah tak hadir 4.3, 4.29. Maknanya tak hadir lagi sekali maknanya tak hadir kuliah sekali, amali sekali, and then tak hadir lagi sekali amali, maknanya awak dah dapat warning letter. Okay, so pandai-pandailah manage 1.43. 1.43%. Tak nak hadir boleh, tapi kena ada surat. Hanya surat klinik dengan surat aktiviti je diterima, yang lain tak terima. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, untuk lab, korang tak bertanya, saya jawab. Saya beritahu je. Okay, untuk lab, lab pukul 8. Lab pukul 8 dengan lab pukul 11. Pukul 11 tu tak ada masalah sebab korang tak terkejar. So demi untuk bagi adil, sama juga. Lab 15 minit maknanya 8 suku dah kena ada kat lab. Yang pukul 11 tu 11 suku dah ada kat lab. Kalau tak ada kat lab, saya tak bagi masuk. Okay. Sebab kita buat dalam makmal sekarang, kalau tak cukup ahli, tak boleh mula. Faham tak? Kalau lambat datang, saya tak bagi masuk. Kalau tak cukup bilangan 4 orang, saya suruh balik. Satu grup tu balik. Kita kena cukup. Melainkan ada surat sakit ke apa ke. Sama juga macam genetik sebelum ni, kita tak boleh nak buat kerja tak cukup ahli. Kalau tak ada. Okay, ada apa lagi? Hanik, Nazrin, Masturina, nama-nama sama je ni. Ada apa lagi? Jaya ada. Oh, ada ni, ada sini juga. Okay, ramai-ramai saya kenal ni. Okay, tak ada masalah.
Okay, so hari ni saya akan cuba nanti awak tengok dekat Otter apa-apa yang saya nak upload hari ni, termasuklah contoh video tu, and then saya akan buat pembagian group. So jangan kecil hati kalau dapat musuh ketat ke apa, so time ni lah kita nak dapatkan kembali. Okay, alright. So kalau tak ada apa-apa, cukuplah kot kelas hari ni. Okay. Dah. Baik. Saya Baik. mengajar kelas hari ni. Ustaz. Baik. Okay. Attendance yang tak ambil lagi tunggu. Yang dah ambil attendance, okay dah. Okay, jumpa next week Esok. Bye. Terima kasih Wan. Sama. Thank you, Megan. Terima kasih Wan. Wan, terima kasih. Terima kasih. Lima punya. Fine. Layan korang. Jumpa kat lab Cepat keluar. Mak bangun, Tidur Mak. apa? Mak Bangun. tidur. Mak tak ada dah. Mak keluar dah. Ada lagi. Mak mesti nak tanya FIP. Tak. Tak nak tanya. Okay, fine. Masya esok lah, Allah. esok. Kan esok jumpa. Apa yang banyak-banyak? Baik. Awak nak banyak mana? Sampel tu bawa daripada lab belakang ke lab depan. Tak guna kereta lah. Jalan kaki je. Cuma ni kena cari yang lain tu okay bye. Cuma kena cari plastik sampah tu yang tebal. Hitam Hitam dengan box yang box yang biru merah tu. Sebab nak letak sampel. Jangan besar sangat. Korang nak ambil banyak mana je sampel. Nak guna banyak mana. Sepatutnya yang lepas dah settle ni. Nak guna banyak mana ni. Gang Gegar ada mesej tak? Dia ada serang kat sini. Ada minta tolong. Nanti ambil lah sikit. Dia pun tak tahu banyak mana yang nak guna. Pit pun ada. Pit tak apa dalam bekas dah. Sudah kita tengok semalam. Alhamdulillah hidup lagi. Pit tu. Basah lagi. Okey lagi lah. Tak apalah. Okay, so esok dalam apa? Aku apa? 8.30 macam meeting ke tu. Okay, 8.30 datang. Ambil sampel. So, korang simpan-simpan lah sampel korang tu sebab saya nak kena form sampel untuk PNP. Saya dah panggil. Bawa lah apa nak bawa. Termasuklah gancat tu kalau nak bincang, bawa lah esok. Sebab esok saya kelas 1 tu je. Lepas tu saya free dah. Korang lah tak free. Kelas saya kan? Boleh lah sampai pukul 11 saya free. Okay lah. Okay. Jom, jumpa esok. Terima kasih, Madam. Sama. Bye.